Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadil Profesor Dr. Syahnur Basri, Datuk-Datuk, Doktor-Doktor, Ustaz-Ustaz, hadirin hadirat yang bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah kita hari ini kita tak ada bacaan Fatihah dan kita terus masuk kepada sesi kedua. Biasanya kita ada sesi pertama bacaan surah Fatihah. Hari ini kita akan berhenti insyaAllah tepat 9.30. Pada nampak pun 9.35 ya Prof, insyaAllah. Ya, kita insyaAllah 9.30 kita akan berhenti kerana hari ini ramai yang ada urusan pada selepas jam 9.30. Jadi kelas kita terus baca kitab tafsir surah Al-Fatihah karangan Al-Fadil Ustaz Idrus Abidin hafizahullah. Kita silap saya Prof, kita pun surat 28 ya. 28. Muka surat 28 iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pertemuan-pertemuan yang lepas, iaitu 8 pertemuan yang lepas, kita dah bincangkan tentang makna Fatihah secara umum. Kemudian kita masuk dengan perbincangan yang lebih detail satu persatu lafaz-lafaz yang terkandung dalam surah Fatihah. Dan hari ini kita akan membincangkan lafaz makna Alhamdulillah. Kalau sempat kita bincangkan Rabbil Alamin, kita akan bincangkan. Jadi kita fokuskan pada kalimah Alhamdulillah. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti mana kita ketahui, sama ada kita nak berpegang bahawa surah ayat ini merupakan ayat pertama sebagaimana yang kita bincangkan pada awal kuliah kita dahulu, iaitu pendapat golongan Madaniyin, ulama-ulama Madinah, Qurra Madinah yang berpandangan bahawa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat pertama surah Fatihah, dan ayat yang ketujuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ataupun kita katakan Alhamdulillah adalah ayat yang kedua seperti mana pandangan Qurra Syamiyin secara umum, dan merupakan pandangan menurut riwayat Imam Hafs an Asim. Okey, kita masuk kepada, kita baca terus apa yang Ustaz Idrus Abidin sebutkan dulu insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Setelah ajaran tentang upaya memperbaiki orientasi dalam beraktiviti yang dilafazkan ke dalam dunia nyata dengan ucapan basmalah, Al-Fatihah dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim, seperti mana disebutkan sebelum ini, adalah mengungkapkan niat dan tujuan kita beramal ibadah. Kita memulakan semua amal ibadah dengan Bismillah, artinya kita melakukan sesuatu hanya kerana Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bantuan Allah. Dan kalimah Bismillah itu adalah lafaz yang perlu dibaca.
Sebab tu seperti disebutkan oleh Ustaz sebelum ini, untuk melafazkan niat sebenarnya cukup bismillah itu sebenarnya kalau kita faham ianya adalah salah satu daripada bentuk mengungkapkan niat kita melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Ustaz, setelah ajaran tentang upaya memperbaiki orientasi dalam beraktiviti, iaitu tujuan kita beraktiviti, melakukan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilafazkan ke dalam dunia nyata dengan ucapan basmalah. Al-Fatihah dilanjutkan dengan hamdalah. Surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan hamdalah, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah merupakan ucapan yang merefleksikan kecintaan dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud alhamdulillah? Alhamdulillah adalah ucapan atas dasar cinta dan syukur, suka dan berterima kasih. Bila disebut alhamdulillah, kita akan dibincangkan nanti secara detail Ustaz, tapi saya akan bagi formula yang ringkas untuk sebagai panduan untuk kita faham apa yang akan dibincangkan oleh Ustaz Idrus ni. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, perkara pertama yang selalu dibincangkan ialah kalimah alhamdu, segala puji bagi Allah. Adakah sama maknanya dengan asyukru, syukur? Kita dapat rezeki. Dapat rezeki, mana kata tiba-tiba Prof kena call hari ni kan, pengumuman. Prof, rupa-rupanya ada nama, contoh Prof, ada nama senarai kabinet, contoh. Dalam senarai kabinet hari ni, contohlah, petang ni akan diumumkan. Tak pakai baju Melayu hitam, dia kena baju Melayu hitam. Jadi bila diumumkan begitu, jadi kita sebut alhamdulillah. Katalah kita bersyukur. Apa kita alhamdulillah. Ada orang tak suka dia kata na'udzubillah, sebut kita sukalah. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan alhamdulillah. Jadi adakah alhamdulillah adalah sinonim kepada erti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun alhamdulillah dengan asyukru lillah maknanya berbeza? Alhamdulillah dengan asyukru lillah atau ashkurullah atau nashkurullah. Adakah erti syukur dengan alhamdulillah sama atau tidak? Di sini perbincangannya. Dan saya bagikan satu formula yang ringkas untuk kita mudah faham. Bila kita baca dalam-dalam nanti, kadang-kadang kita akan jadi mana satu yang rajih, yang mana satu tepat. Pegang satu formula yang ringkas untuk kita mudah faham. Perbezaan antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan syukur dalam penggunaan syarak dan dalam bahasa Arab. Okey, formulanya bezanya mana? Alhamdu lebih umum sebabnya, namun lebih khusus pelakunya atau ta'alluqnya. Ambil istilah, kalau bahasa Arab ni sebut a'ammu sababan wa akhassu muta'alliqan. Kalau dapat tulis, di kalangan kita ada di kalangan ustaz yang ikut, saya perasan tu panggil ustaz, ada ustaz ikut. Jadi kalau untuk kaedah bahasa Arab, alhamdu a'ammu sababan wa akhassu muta'alliqan. Manakala asyukru akhassu sababan wa a'ammu muta'alliqan. Ambil dulu, jangan pening dulu bagi siapa yang tak faham bahasa Arab. Terjemahannya, alhamdu lebih umum sebabnya, namun lebih khusus anggota yang melakukannya. Bahasa mudahnya begitulah, anggota yang melakukannya. Manakala syukur, asyukru akhassu sababan wa ammu muta'alliqan. Lebih khusus sebabnya dan lebih umum anggota yang melakukannya. Apa makna kaedah ini? Alhamdu lebih umum sebabnya, dan syukur itu lebih khusus sebabnya. Kenapa syukur lebih khusus?
syukur dilakukan sebagai imbal balas atau tindakan refleksi terhadap ihsan Allah kepada kita, kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kalau kita terima kebaikan yang Allah berikan nikmat kepada kita, macam-macam nikmat. Tiap-tiap kali kita terima nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersyukur kerana nikmat, kerana sifat ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah lebih umum. Alhamdulillah lebih umum daripada perkara tersebut. Alhamdulillah tidak semestinya Allah bagi nikmat. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Ketika kita terima nikmat pun kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Doa yang Nabi ajarkan bila nampak benda yang kita seronok. Bila kita lihat perkara yang kita tak seronok atau ditimpa pada kita satu musibah sekalipun, kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada tiap-tiap keadaan. Kita tanya dengan seorang yang sakit, lumpuh, tak bergerak. Macam mana keadaan ni? Macam mana keadaan sekarang? Alhamdulillah, Ustaz, macam inilah keadaannya. Alhamdulillah keluar. Tapi tak keluar, syukurlah dapat stroke. Tak. Syukur, tapi kalaulah seseorang boleh bersyukur, itu dalam makna yang tinggilah boleh. Tapi dari segi bahasanya, dari segi kaedah penggunaannya, syukur ini spesifik khusus untuk dapat ketika mendapat dapat limpahan sifat ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau lebih, kalau kita bincangkan dengan lebih detail lagi, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala perkara. Sama ada perkara tersebut berkaitan dengan zat Allah ataupun berkaitan dengan limpahan rahmat Allah kepada makhluk. Manakala asyukru, kita tidak gunakan kalimah syukur di atas zat Allah atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata apa? Bersyukurlah Allah Maha Berkuasa. Tak ada. Bersyukurlah Allah Maha Melihat. Tak, bukan tu. Kita sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mencipta. Segala puji bagi Allah. Kita boleh puji Allah. Puji ini pujian umum terhadap zat Allah, puji terhadap sifat-sifat Allah, puji terhadap perbuatan Allah, puji terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluk, dan apa sahaja berkaitan dengan Allah, kita puji. Alhamdulillah. Sebab itulah kalimah alhamdulillah, alif lam itu maknanya segala puji. Mengandungi segala-galanya. Sebab tu alhamdulillah lebih umum sebabnya. Sebab untuk kita sebut alhamdulillah lebih umum, mana secara keseluruhannya segala perkara ibadah yang kita lakukan kembali kepada mana alhamdulillah. Manakala asyukru sebabnya lebih spesifik, lebih khusus, iaitu berkaitan dengan sifat ihsan. Ketika kita menerima kebaikan, menerima ihsan, menerima nikmat yang Allah Subhanahu kurniakan kepada kita. Itu dari segi sebab. Namun dari segi muta'alliqnya atau ta'alluqnya, ta'alluq artinya anggota yang terlibat dalam melakukannya, alhamdulillah dilakukan oleh kalimah, disebut alhamdulillah, lafaz kita, mulut kita yang bekerja, alhamdulillah. Dan yang kedua, hati kita. Kita puji Allah dalam hati, puji Allah dengan lisan. Mana dua anggota yang bekerja untuk sebut alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah, dalam hati sebut alhamdulillah. Namun untuk syukur melibatkan segala yang ada pada kita, iaitu tiga-tiga. Hati kita bersyukur kepada Allah, mulut kita sebut syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, asyukurulillah atau ashkurullah, nashkurullah. Dan syukur juga melibatkan perbuatan, iaitu ketika kita dapat nikmat, bertambah amal ibadah kita kepada Allah, itu hakikat syukur. Dan bila kita melakukan perbuatan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak dinamakan sebagai alhamdulillah dari segi bahasa. Pada syukur
Alhamdu melibatkan lafaz mulut dan melibatkan hati memuji yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Tapi syukur kita hati kita bersyukur kepada Allah. Kita rasa alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Allah. Mulut kita sebut syukur kepada Allah, dan tindakan kita, perbuatan kita juga tetap menunjukkan bahawa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur, bila sebut syukur, ia melibatkan seluruh anggota yang kita miliki, iaitu segala anggota zahir ataupun yang secara batin dalam hati ataupun lidah. Semua sekali melibatkan semua perbuatan syukur boleh dilakukan oleh semua anggota badan kita. Jadi dari segi pelaksanaan anggota untuk bersyukur, kita lakukan ketiga-tiganya, hati, lisan dan juga anggota. Tapi dari segi sebab syukur ni, sebabnya lebih spesifik, ianya berkaitan dengan ketika kita menerima nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi adakah alhamdu dengan asyukru dua perkataan sinonim ataupun ada perbezaan? Yang saya terangkan tadi adalah natijah, hujung sekali, kesimpulan saya dah bawa ke depan. Jadi ulama khilaf dalam membincangkan makna alhamdu dengan asyukru. Mereka berbeza pandangan. Kita teruskan apa dibincangkan. Hamdalah merupakan ucapan yang merefleksikan kecintaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan ini merupakan puncak ibadah kerana pada prinsipnya ibadah untuk memuji Zat yang Maha Agung dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Okey. Kecintaan merupakan puncak ibadah. Ibadat kita bila sampai pada tahap betul-betul lahir kerana kita cinta, mana solat kita atas dasar melaksanakan kewajipan atau tanggungjawab, atau memang kita ni sangat seronok dengan solat. Ketika kita sedekah, adakah kerana kita nak tunaikan tanggungjawab, atau kita nak dapatkan Allah mudahkan urusan sebagainya, ataupun memang kita betul-betul sampai ke tahap terlalu cinta dan sayang kepada amal sedekah tadi. Bila amal ibadah kita, bila kita melakukan satu amal ibadah dengan sampai pada tahap cinta, memang kita suka pada amal ibadah tersebut, ini level yang paling tinggi. Kenapa level paling tinggi? Pada asalnya apa-apa yang Allah hukum-hukum atau perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah pada asalnya kita tak suka. Allah jadikan nafsu kita ni tak suka pada perintah Allah. Pagi-pagi kalaulah besok pagi, saya kata, okey, besok pagi jom kita buat aktiviti hiking. Kita iklan kat grup. Aktiviti hiking, kita pergi sebelum subuh, kita nak naik, kita nak tengok matahari terbit macam mana daripada atas bukit. Dengan kita ajak satu grup lagi, kata besok pagi ada kuliah subuh. Tengok antara aktiviti kuliah subuh ataupun solat subuh dengan aktiviti hiking, yang mana lebih ramai orang ikut dan yang mana orang lebih seronok. Untuk solat subuh orang rasa berat, untuk hiking tak berat. Sebab apa? Bezanya dari segi kesusahan, lebih susah hiking. Duit pun lebih banyak, macam-macam barang kena beli, aksesori, peralatan yang digunakan untuk hiking macam-macam. Ada orang beli sampai kasut harga 300-400 kerana hiking, cycling, basikal sampai puluh ribu, lebih mahal daripada kereta saja. Tadi kawan saya kata, basikal dia lebih mahal daripada kereta saya. Dia kata, lebih lama. Basikal yang harga yang mahal dengan orang boleh keluarkan. Tapi dalam bab sedekah, bayangkan kalau 10,000 seorang boleh letak kat surau, kat masjid, macam jarang berlaku. Jarang berlaku. Susah berlaku. Orang kebiasaannya waktu kita nak beramal ibadat ni, nafsu kita akan datang
dia akan rasa tak seronok. Sebab itulah, dan adakah ini menunjukkan iman yang lemah? Ini menunjukkan asal kejadian manusia begitu. Manusia Allah uji. Allah ciptakan kita dengan, Allah cipta untuk diuji. Allah uji kita dengan perintah pertama. Yang kedua dengan larangan. Ketiga dengan berita. Dan keempat dengan qada qadar. Perintah Allah, semua yang Allah perintahkan kita rasa berat pada asal kejadian. Tugas kita adalah untuk mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak diri kita. Tundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak kita kejutkan pagi, susah bangun, itu lumrah. Sebab apa? Memang fitrah, asalnya begitu. Jadi memang kena paksa. Sebab tu dalam bab melaksanakan perintah Allah, tak ada istilah bila jumpa dengan Allah nanti, ya Allah, saya hari tu rasa tak suka sangat dah solat. Tak ada alasan, suka tak suka. Memang Allah perintahkan supaya kita tundukkan hawa nafsu. Saya tak larat ini, tak ada alasan larat tak larat, kerana semua yang Allah perintahkan suatu perkara yang larat. Tak ada hukum Allah yang kita tak mampu laksanakan. Kalau tak mampu betul, selamat. Tapi Allah yang nilai. Bukan kita, kalau dengan mak kita, ayah kita boleh buat sakit perut, tak larat. Tapi dengan Allah nilai. Betul atau tidak, kamu mampu tak mampu. Yang penting Allah hanya memerintahkan kita sesuatu yang kita mampu. Sebab itulah orang musafir, Allah ada hukum kelonggaran untuk berbuka. Islam ni ada bab-bab yang Allah tegas dan ada bab yang Allah berikan kelonggaran ketika sekarang Allah Maha mengetahui mana orang yang tak boleh berdiri, boleh solat duduk, ada hukum-hukumnya. Jadi semua perintah Allah kita mampu laksanakan. Semua perintah Allah ada kebaikannya. Okay, balik kepada makna kepada ujian. Allah uji kita dengan perintah-perintah. Segala perintah Allah pada asalnya hati kita tak suka. Kalau kita ajak ramai-ramai, kalau orang turun pergi demo, ramai turun. Tapi ajak pergi ceramah, ajak pergi dengar kuliah, ajak ke majlis ilmu, tidak ramai. Ketika manusia membelanjakan pergi ke Paris, dia akan tunjukkan hotel 5 star kat IG dia, kat Facebook dia, hotel 5 star dengan aktiviti-aktiviti yang mewah. Kita tengok, Masya Allah. Tapi ketika orang yang sama ketika nak keluarkan zakat, Ustaz boleh tak tolak sini? Ada tak? Memang kena ke? Sampai pada persen-persen disebutkan 2.5 ni macam banyak juga Ustaz. Sebab saya ni duit banyak. Duit banyak, bila kalau sekadar 1,000, RM25 tak ada masalah. Tapi kalau ada duit berjuta, berbilion, nak keluarkan 2.5 rasa berat. Jadi dia tak nampak yang Allah bagi banyak, dia nampak 25%. Sebab tu selalu dalam kuliah kat zakat, Ustaz sebut apa? 2.5. Tapi jangan lupa sebut 97.5%. 2.5 yang Allah wajibkan. 2.5 yang Allah wajibkan. 97.5% Allah beri pada kita. Okey. Masa solat kita rasa berat. Dalam masa 24 jam, adakah Allah suruh kita solat sepanjang 24 jam? Tak. Solat kita satu waktu katalah 5 minit. Solat saja kan. Solat yang wajib lah 5 minit. Kalikan dengan 5 baru 25 minit. Jadi 23 jam 35 minit adalah waktu kita bebas. Puasa. Puasa susah sekali. Adakah Allah suruh kita puasa sepanjang tahun? Tak. Daripada 12 bulan, hanya 1 bulan yang wajib. Yang lain tu kalau nak dapat pahala dapat. Silakan. Tambah. Jadi Allah SWT, apa yang Allah perintahkan itu sangat sedikit berbanding dengan kebebasan. Tapi waktu Allah perintah kita rasa susah. Contohlah kita sekarang tengah mesyuarat semua sekali. Tiba-tiba sampai waktu azan je. Azan dengan azan kita jadi lemah. Sebab apa? Asal sifat nafsu begitu. Dan Allah, satu ujian Allah, lepas sifat nafsu kita suka kepada apa yang Allah larang dan tak suka pada Allah perintahkan, Allah uji kita dengan ada syaitan pula yang sentiasa membenarkan hawa nafsu.
Syaitan selalu bagi alasan bagus. Alasan bagus. Kalau nak baca Quran, Allah tahu takkan kita ni sibuk. Nak sedekah, Allah tahu kita ada keperluan. Kita perlu rancang masa depan. Anak kita perlu ni, macam-macam. Bila nak keluarkan. Syaitan sentiasa membenarkan hawa nafsu. Okey. Sebab betul Allah uji kita dengan perintah. Bab larangan sama juga. Kita berbab minuman. Minum air yang ada ke atas muka bumi ni ada berapa jenis? Dengan segala jusnya. Kumpulkan semua buah-buahan kat dunia buat jus. Kumpulkan akar kayu yang sehat buat minuman. Kumpulkanlah segala daun-daun yang boleh buat minum. Kumpulkan air-air yang asal, air telaga, air mutlak. Berpuluh-puluh ribu jenis minuman. Cuma Allah larang satu, arak. Sampai masa dapat nikmat, ketika Allah berikan nikmat, ketika Allah SWT berikan kejayaan, masa tu dah biar yang dikeluarkan. Raikan, kemenangan, lomba motor bukan main susah. Sebelum lomba motor ke, sebelum sukan ke, minta orang sana doakan, sini doakan. Habis menang je, keluar apa? Keluar arak. Ini sebahagian pada orang. Sebab apa? Nafsu ni, apa yang Allah larang, itulah suka. Contoh paling mudah, last sekali. Contoh, sebab kadang kita, alhamdulillah. Ketika sebelum kahwin, kita kejar seorang perempuan ni. Dialah perempuan yang paling cantik, tengoklah pada puisi-puisi cinta. Lepas kahwin, dialah yang paling tak cantik. Ramai lagi perempuan luar yang cantik. Kenapa? Nafsu. Nafsu suka kepada apa yang Allah larang, dan nafsu tak suka kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Okey. Jadi balik pada perbincangannya yang disebutkan oleh Ustaz. Kecintaan ini merupakan puncak ibadah. Jadi kalau amal ibadah yang pada asalnya kita tak suka, kita berjaya tundukkan hawa nafsu, sampailah nafsu kita dulu susah nak bangun solat. Lama-lama ditundukkan, dah biasa. Biasa saja tak suka juga tapi dah boleh buat. Lama-lama dilatih sampai datang khusyuk, sampai pada tahap tak boleh tinggalkan solat. Memang nak solat. Selagi Allah bagikan ruang, ada masa untuk solat, nak solat. Ada masa untuk solat. Suka sampai pada tahap cintakan solat. Ketika itu tahap amal ibadat yang dilakukan oleh dasar cinta, inilah level yang paling tinggi sekali dalam ibadah. Itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syariat untuk orang yang Allah berikan nikmat suka pada solat ni. Allah ada waktu-waktu yang Allah haramkan solat sebagai rahmat kepada mereka. Sepanjang malam mereka bangun, lepas subuh Allah haramkan solat. Mereka solat sepanjang hari. Ketika dekat zuhur, waktu matahari tegak, ada waktu sebentar menurut sebahagian pada ulama. Kemudian terus sampai asar. Lepas asar diharamkan. Sebagai rahmat kepada mereka, kerana mereka merasa orang-orang yang cinta solat ni mereka terlalu merasai kemanisan dan kelazatan solat. Dan semoga Allah jadikan kita dengan mereka lah. Saya sendiri cakap benda ni malu dengan diri sendiri. Apa? Kita belum lagi merasai perkara tersebut. Dan perkara inilah yang dirasai oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi tengah sibuk, sampai masa masuk waktu, Nabi kata, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, rehatkan diri kita dengan solat. Solat ni satu kerehatan, satu kenikmatan. Jadi sahabat-sahabat ni menunggu-nunggu waktu solat. Rasa seronok. Sebab ada masalah, solat selesai. Ada kerja, masuk solat, solat ini tempat segala-galanya selesai. Hatta Urwah bin Zubair, dia solat, ketika tengah solat, doktor potong kaki dia. Waktu solat. Sebab dia selalu merasa seronok dan khusyuk ketika berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kecintaan ini merupakan puncak ibadah kerana pada prinsipnya ibadah untuk memuji Zat yang Maha Agung dan mensyukuri nikmatnya. Dalam hal ini ada tafsir memandang bahawa ucapan hamdalah dan rasa syukur kepadanya adalah dua hal yang sama. Letakkan nota, ini pandangan pertama. Pandangan pertama kata alhamdulillah dan asyukru kata sinonim, sama je. Syukur pada Allah
ataupun alhamdulillah, alhamdulillah syukur maknanya sama. Demikian kecenderungan At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Imam Tabari cenderung pada makna alhamdulillah syukur sama. Tidak seperti yang saya bagikan formula yang atas tadi. Kata At-Tabari sama saja. Sama ada alhamdu ataupun asyukru. Beliau berkata, ungkapan terima kasih dan rasa syukur hanya dipersembahkan untuk Allah semata, bukan kepada selainnya dan semua makhluk yang bukan selainnya dan semua makhluk yang disembah. Ini saya baca sekali imbas, kalau tak ada apa-apa saya tak syarahkan secara detail kerana kita nak kejarkan sikit pada pandangan sebelah pihak lagi. Allah berlepas diri dari mereka semua. Jadi ada orang yang melakukan syirik dalam alhamdu. Itu memuji alhamdul mutlak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya bagi sikit clue ataupun ringkasan juga. Adakah alhamdu boleh ditujukan kepada makhluk? Mana alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi boleh atau tidak kalimah alhamdu memuji ini, kalimah memuji dengan menggunakan lafaz alhamdu. Kalau lafaz al-madhu memang adalah, tak ada khilaf. Madah, memuji. Bahasa Arab ni erti memuji ni ada banyak. Ada banyak perkataan. Tapi adakah boleh menggunakan kalimah alhamdu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini berlaku khilaf. Okay. Ringkasnya perlukan pada pendetailan. Apa detailnya? Alhamdu ada dua jenis. Pujian. Pertama, alhamdu yang mutlak. Puji dalam segala aspek, segala puji. Yang ada makna segala puji, iaitu mutlak, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua dipanggil alhamdul nisbi. Nisbi artinya puji secara spesifik. Puji kebijaksanaan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Puji kehebatan seseorang dalam bersukan. Dengan menggunakan apabila pujian alhamdu kepada sifat-sifat spesifik khas pada satu sifat, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi tak boleh puji dalam segala aspek. Yang dipuji dalam segala aspek hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nama Nabi Muhammad, Muhammad artinya yang terpuji, artinya terlalu banyak pujian. Bukan erti seperti alhamdulillah yang puji secara mutlak. Tanpa Allah, berkaitan dengan Allah, tidak ada sedikit pun apa yang Allah lakukan atau berkaitan dengan Allah yang kita tak boleh puji. Hatta ketika Allah mematikan anak kita depan mata kita, ada orang terlibat dengan kemalangan. Saya pernah kena seorang pakcik ni. Saya tengok di surat khabar. Isteri dia digiris depan mata dia. Sampai hancur. Dia batu pahat. Pakcik ni, masa tu orang lain nak sebenarnya dia kata jangan. Untuk jasad isteri dia pungut satu-satu. Dia bersihkan tepi jalan tu. Dia bersihkan. Kemudian dikumpulkan. Sampailah dia mandikan, dikuburkan jasad yang dah hancur. Dengan keadaan mulut sentiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dipuji Allah di atas musibah yang Allah berikan pada dia. Ini tahap keimanan yang tinggi terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab memuji Allah, puji Allah secara mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk makhluk puji secara spesifik. Walaupun untuk guru paling hebat, buat benda salah, kena tegur, kena beritahu. Yang salah mengaku salah. Jangan sampai kita terlalu obses dengan seseorang, sampaikan benda buruk yang dibuat, sampaikan perkara haram yang dibuat, masih lagi memujinya. Dan ini boleh jatuh pada syirik. Itu yang Imam Tabari kata boleh jatuh syirik. Ada orang, kalau Tok Guru dibuat, benda yang betul dipuji menjulang. Benda yang salah, kita tak level dia. Betul, katakan betul. Salah, katakan salah. Dan hukum Islam tidak ada double standard.
ustaz ke, tok guru ke, siapa sekalipun, salah tetap salah, betul tetap betul. Okey. At-Tabari dalam tafsir kita baca ulang balik. Ungkapan terima kasih dan rasa syukur murni hanya dipersembahkan untuk Allah semata, mana yang mutlak tadilah, bukan kepada selainnya dan semua makhluk yang sembah. Allah berlepas diri dari mereka semua. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kurnia nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang boleh mengetahui nilai keseluruhan nikmatnya kecuali dia sendiri. Nikmat Allah terlalu banyak. Kalau kita kira pun tak, kita kira nikmat Allah tak akan kita mampu menghitungnya. Ungkapan rasa syukur kepada Allah dapat dilakukan dengan memperbaiki semua sarana untuk mentaatinya dan menundukkan semua perangkat mukallaf untuk melaksanakan ketetapan-ketetapannya. Ini semua yang saya syarahkan tadi. Manusia tidak mempunyai hak atas semua kurnia yang dilempahkan kepadanya berupa rezeki, kenikmatan hidup yang baik serta peringatan dan seruan kebaikan. Sungguh untuk Allah segala puji dari sejak awal masa hingga akhirnya. Jadi semua bab berkaitan dengan Allah, segala puji bagi Allah. Hatta termasuk nikmat yang kita miliki bukan milik kita, itu hanyalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibnu Tabari, Imam Tabari mengatakan bahawa syukur dan juga alhamdu sama maknanya. Secara ringkas, contoh boleh tengok balik, cuba saya tak syarahkan detail kerana apa yang disebutkan ini adalah seperti yang saya syarahkan awal tadi. Sebahagian ahli tafsir berpandangan bahawa hamdalah dan ucapan terima kasih syukur mempunyai makna yang berbeza. Alhamdulillah dengan syukur, syukurulillah makna berbeza. Hamdalah bentuk pujian kepada zat yang dipuji dengan segala sifat-sifatnya. Boleh gariskan perkataan ni, kepada zat yang dipuji dengan segala sifat-sifatnya tanpa mendahului sikap ihsan. Puji Allah terhadap zat Allah. Allah Maha mendengar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala zatnya dan sifat-sifatnya. Macam saya sebut tadi. Tanpa harus didahului oleh sikap ihsan kepada makhluk. Tak perlu tunggu dapat nikmat. Sedangkan rasa terima kasih, syukur, iaitu terima kasih, syukur, adalah bentuk pujian kepada yang dipuji, iaitu kepada Allah, dengan didahului sikap ihsan. Kerana kita sebut syukur selepas Allah berikan nikmat kepada kita. Dengan demikian hamdalah lebih luas cakupannya dibanding dengan ungkapan terima kasih. Alhamdulillah lebih umum berbanding dengan syukurulillah kerana sebabnya lebih umum yang kita terangkan tadi. Dan kalau dilihat kepada keterangan yang Ustaz berikan, Ustaz tidak menyebutkan bab anggota, tapi saya dah sebutkan kaedah ulama secara umum. Ustaz fokuskan kepada asbab. Jadi bila disebutkan alhamdu lebih umum, artinya ia berkaitan dengan asbab ataupun sebab-sebab boleh kita lakukan alhamdu. Al-Qurtubi menafsirkan alhamdulillah dengan pujian Allah terhadap zatnya sendiri sejak dahulu sebelum adanya satu makhluk pun memujinya. Sebab tu kata alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji Allah alhamdulillah. Kalimah alhamdu adalah kalimah yang kita puji Allah dalam segala perkara, termasuk ketika sebelum Allah menciptakan segala makhluk. Pujian Allah terhadap zatnya sendiri pada zaman azali bukanlah kerana pertimbangan tertentu. Allah SWT memuji dirinya, Allah puji sejak daripada azali sampai akhir yang kalimah alhamdu. Sedangkan pujian hamba terhadap Allah, maknanya hamba yang bersyukur, berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu. Sama juga seperti yang disyarahkan tadi. Ibnu Katsir rahimahullah juga berpendapat senada dengan Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahawa hamdalah adalah pujian dengan ucapan kepada Allah dengan segala sifatnya. Baik yang tidak memerlukan objek, iaitu lazim, maupun yang memerlukan objek, iaitu muta'addi. Apa arti lazim? Lazim ni adalah sesuatu yang perbuatan yang tidak memerlukan kepada objek. Contohnya berdiri. Berdiri tak perlu pada cita objek. Berdiri, duduk, jalan, orang faham. Tapi kalau muta'addi artinya dia memerlukan kepada objek. Makan. Orang tanya makan apa?
minum apa? Pukul siapa? Diperlukan pada objek. Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah dalam bab memuji, alhamdulillah, kita puji Allah dalam segala keadaan. Sama ada ketika perbuatan Allah melibatkan objek, melibatkan makhluk, Allah beri nikmat dan sebagainya, kita puji Allah, ataupun perbuatan Allah sempurna dengan sendirinya, Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dengan sendirinya dengan sifat-sifat kesempurnaannya, itu juga kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terjemahkan buku-buku ilmiah ni, dia akan jadi ada istilah-istilah yang agak mendalam. Dia bukan mendalam, tapi istilah-istilah teknikal dalam ilmu-ilmu tertentu. Sementara ungkapan syukur tidak mencakupi kecuali sifatnya yang memerlukan objek, itu mutaaddi. Itu sifat Allah yang melibatkan makhluk. Allah mencipta makhluk. Allah memberi nikmat pada makhluk. Allah memberi rezeki pada makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat seseorang. Jadi perbuatan Allah yang melibatkan objek, melibatkan makhluk, itu erti syukur. Tapi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna dengan zatnya yang tersendiri, dan juga sama ada yang sempurna dengan sendiri ataupun yang melibatkan perbuatan Allah kebaikan kepada makhluk, semuanya kita ucapkan alhamdulillah. Okey, ucapan hamdalah dan rasa terima kasih ditujukan untuk Allah semata. Okey, ni satu lagi masalah berkaitan alhamdu. Kalimah alhamdu yang mutlak hanya pada Allah, kita bincangkan tadi. Dan ulama bincangkan pula, boleh tak kita berzikir dengan gantikan kalimah Allah dengan kalimah yang lain? Kita sebut alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahquddus. Kita tak kata alhamdulillah, gantikan kalimah Allah kepada yang lain. Zahirnya dari segi makna percakapan biasa boleh difahami kerana semua nama Allah merujuk pada zat Allah. Tapi dari segi penggunaan bahasa dan dari segi untuk berzikir pada Allah, kita hanya gunakan kalimah alhamdulillah hanya kepada nama Allah. Betul kata di sini Ustaz berkata alhamdulillah dan rasa berterima kasih ditujukan kepada Allah semata untuk menganalisis kenapa hanya Allah yang berhak mendapat segala jenis pujian dapat ditelusuri melalui makna kata kandungannya. Kata Allah merupakan nama yang disandang Allah untuk dirinya dan merupakan nama teragung jika dibandingkan dengan nama-nama yang lain, kerana nama Allah mencakup semua nama-namanya, sedangkan nama-namanya yang lain tidak mencakup kandungan Allah. Okey, saya terangkan. Allah, disebut Allah, nama yang dirujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua sifat lain merujuk kepadanya. Nama zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus adalah nama Allah. Semua nama Allah yang 99 dan lebihnya, yang kita hafal 99, yang lebih daripada 99 yang tak terhitung, itulah nama-nama Allah. Kita tak kata Allah adalah nama kepada Ar-Rahman. Tak. Kita kata Ar-Rahman adalah sebahagian nama Allah. Kita tak kata Allah adalah sebahagian nama Ar-Rahman. Dan Allah sebahagian nama Ar-Rahim. Tak, salah. Nama Allah nama yang paling utama. Nama-nama yang lain merujuk kepada Allah. Kita kata walillahil asmaul husna. Allah kata bagi Allah segala nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik semuanya dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, Allah kata wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, alimul ghaib wasyahadah, yang maha mengetahui perkara ghaib dan asyahadah, huwar rahmanur rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kembali kepada Allah. Wallah. Wallah, dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan yang disembah melainkannya. Huwa, dia itu Allah, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Semua nama Allah. Dialah Allah yang bersifat Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir.
Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Itu dalam bab Asmaul Husna. Ini perbincangan ni kalau tafsir ia panjang. Jadi saya tak fokuskan kepada makna ayat secara spesifik, tapi nak tunjukkan bahawa nama Allah adalah asas kepada nama-nama yang lain. Semua nama lain kembali kepada Allah. Dialah Allah yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul Asma'ul Husna. Dialah Allah yang bernama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, lahul Asma'ul Husna, baginya segala nama yang baik. Jadi nama Allah adalah asas kepada segala nama. Pada ayat ini Allah menjadikan namanya Allah sebagai yang tertinggi, sedangkan nama-nama yang lain sebagai sifat yang menjelaskan kandungan kata Allah. Nama Allah tidak digunakan untuk menamai selain darinya. Okey. Oleh kerana itu, kata Allah dianggap sebagai nama isim yang bersifat formal, isim jamid dan tidak memiliki pecahan dan turunan derivasi sama sekali. Letakkan nombor, ini pandangan pertama. Pandangan pertama, nama Allah tu kata nama Allah tu nama zat Allah, nama jamid. Tak ada usul, tak ada diambil daripada perkataan ataupun makna yang lain. Jadi sampai sini saja. Saya akan syarahkan semula bab ni pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kita akan sambung bab kalimah Allah. Isu ni penting sebab apa? Dia melibatkan, kita ada isu, boleh tak orang kafir menggunakan kalimah Allah dalam kitab mereka? Seperti orang Kristian kitab Bible, dia berkaitan dengan perbincangan ini. Adakah nama Allah jamid atau nama Allah tu ada pecahan daripada makna perkataan-perkataan tertentu. Oleh kerana perbincangan ni detail, menarik dan juga detail, cuma saya tak akan syarahkan secara detail-detail betul lah. Kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah tentang kalimah Allah. Kalimah Allah sekarang alhamdulillah selesai. Secara umum, walaupun agak laju, alhamdulillah Allah kita akan bincangkan. Rabbil Alamin, Rabb dan Al-Alamin kita akan bincangkan untuk kelas-kelas akan datang untuk memaknakan makna Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, insyaAllah kita pergi kepada aktiviti dulu. Aktiviti tadabbur kita, sesi ketiga kita kebiasaannya, iaitu kita ada tugas kita. Pada pertemuan yang lepas, kita dah bincangkan, kita dah sebut bahawa dalam surah Fatihah mengandungi segala kandungan syarak. Segala kandungan Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Dan kerana hari ini ramai yang baru mungkin kali pertama bersama dengan kita dah bincangkan bahawa surah Fatihah ini mengandungi segala-galanya, mengandungi bab yang terlalu banyak, dan kita telah melakukan aktiviti untuk membuktikan bahawa dalam surah Al-Fatihah mengandungi segala-galanya. Dan aktiviti kita yang kita dah lakukan ialah bab berkaitan dengan doa. Surah Fatihah mengajarkan doa yang paling utama, paling penting, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan surah Fatihah menunjukkan adab, mengajarkan kita segala adab doa. Dalam surah Fatihah ada mengandungi syarat ikhlas, syarat mutaba'ah, surat al-ilhah, iaitu mengulang-ulang doa kepada Allah secara berulang-ulang dan berterusan, dengan at-ta'min, mengaminkan doa, al-hazmu fil ibadah, maksud fil doa, minta sungguh-sungguh, berdoa dengan jawami'ul kalim, berdoa dengan hati yang khusyuk, hudurul qalbi, berdoa dengan tawasul. Dan surah Fatihah mengajarkan 3 cara tawasul. Tawasul dengan nama-nama Allah, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, minta mereka doakan. Dan surah Fatihah menunjukkan bahawa wajib untuk kita bertaharah, ambil wudu sebelum doa ketika berwudu, dan banyak lagi doa, ada adab yang kita dah bincangkan. Itu bab doa. Hari ini aktiviti kita selepas bab doa kita ambil kedua. Dan surah Fatihah juga mengandungi segala penolakan terhadap kumpulan-kumpulan yang sesat. Bermula dengan agama-agama lain. Surah Fatihah menolak pada golongan etis pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Fatihah menolak pada golongan musyrikin.
pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Fatihah menolak pada golongan ahli kitab, Yahudi Nasrani pada ayat ghairil maghdubi alaihim untuk Yahudi, waladdallin untuk kaum Nasrani. Jadi semua agama kat dunia semua tertolak dalam surah Fatihah. Kemudian kita masuk lebih spesifik kepada golongan-golongan yang tersasar, yang menyeleweng dalam memahami sebahagian ajaran Islam. Okay. Golongan kita dah bincangkan pada 3 kelompok utama pada pertemuan yang lepas. Golongan Khawarij yang mengkafirkan umat Islam, ada penolakan surah Fatihah, kita dah bincangkan. Yang kedua golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah yang tidak menghiraukan amalan, hanya mengharapkan rahmat Allah. Jadi kita dah tolak. Golongan Batiniyah dan Sufi yang melampau, yang hanya mengharapkan cinta tapi tidak kisah tentang syariat, meletakkan syariat sebagai level yang bawah berbanding dengan tahap inginkan cinta semata-mata. Kita dah bincangkan pada 3 golongan ini. Hari ini kita buka lagi perbincangan. Dan pada pertemuan yang lepas, Prof. Syano sebutkan beberapa kelompok dan tertentu, antaranya Ahbas yang memiliki ciri-ciri sebagai mengkafirkan. Jadi kalau disebutkan nama-nama kemudian, kita perlu rujuk kepada ummahatul firaq. Mana kumpulan asal dari Islam ni, dia bawa semua pemikiran yang sesat, kemudian dia ambil sebahagian pada idea kumpulan lama. Sebab tu kita dahulukan dulu pada kumpulan lama. Jadi kita dah bincangkan 3 kumpulan. Kumpulan keempat. Oleh kerana faktor masa, Prof, saya bagi terus, kita carilah insyaAllah. Golongan Al-Mu'tazilah. Kumpulan sesat yang kita bincangkan seluruhnya kumpulan Mu'tazilah. Okey, siapa boleh bantu saya? Ya, kejap. Kumpulan Mu'tazilah ni sesat ni kat mana? Salah Mu'tazilah ni kat mana? Bagi yang baru dengar tak apalah. Dengar aja. Ada yang tahu tak Mu'tazilah ni sesat kat mana? Macam Syiah kita tahu. Dia ni mendewakan Sayyidina Ali. Dan juga buat istighatsah kepada kubur ya Hussein dan sebagainya, macam-macam yang dia orang buat. Okey, Mu'tazilah mereka adalah golongan yang mendahulukan akal mereka dalam segala perkara. Mereka adalah golongan yang terpengaruh, yang terlalu obses terhadap akal. Dan mereka dalam segala perkara utamakan akal. Sehingga mereka mengatakan bahawa syariat Islam ni, agama kita, diketahui melalui akal dalam segala perkara. Semua benda akal kita boleh capai. Malah hukum Islam hanya datang untuk mengukuhkan akal. Dia kata mereka agama Islam ni segala-galanya akal. Sebab tu bagi mereka, apa sahaja ajaran Islam yang mereka rasakan tidak sesuai dengan logik, mereka tolak. Atau mereka cuba, kalau berkaitan dengan amalan mereka tolak, kalau berkaitan dengan kefahaman mereka akan cuba pusingkan ayat-ayat tersebut kepada apa yang sesuai dengan akal mereka. Ini golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah sangat mengagungkan akal, dan sehingga mereka menjadikan akal adalah asas kepada pensyariatan. Mana hukum Islam segala-galanya adalah akal. Sehingga akal mendahului Al-Quran, akal mendahului sunnah Nabi SAW. Sebab mereka kata akal dah wujud sebelum Quran turun, akal dah wujud sebelum Nabi datang, jadi akal lah segala-galanya. Okay, golongan ni, yang sesatnya ni, kat mana penolakannya surah Fatihah? Siapa boleh tolong? Okey. Cuba cari dalam surah Fatihah. Golongan Mu'tazilah yang mengatakan akal boleh tahu segala-galanya. Kat mana Quran tolak mereka? Bukan Quran, surah Al-Fatihah. Bukan Quran saja. Kita nak spesifik pada surah Fatihah. Ada jawapan? Datuk Hisham, ada pandangan?
Tak ada. Tak berani nak komen. Maaf. Okey. Jadi saya bagi jawapan tu sebab dia. Pada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami, bimbinglah kami. Artinya apa? Kita ni, otak kita tak mampu untuk mengetahui segala perkara. Tak mampu untuk mengatur segala perkara. Kita perlukan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penolakan pada golongan Al-Mu'tazilah. Oleh kerana faktor masa, hari ni kita ambil satu ni sikit je, tak apa. Mu'tazilah, dan kita buka pada soalan sikit. Untuk hujung sekali buka pada soalan, itu sesi keempat. Dipersilakan sekiranya ada tuan-tuan ada soalan, insya-Allah. Ada lagi ke golongan Mu'tazilah ni? Moden ni? Ada. Golongan liberal semua ada Mu'tazilah. Golongan anti hadis semua. Dari segi penamaan, sebab tu dalam bab kajian firak ni, kajian terhadap ideologi dan Islam ni, kita tengok asalnya jenis kesesatan mereka. Golongan kemudian yang ada hanya berubah penamaan saja. Nama aja berubah. Letaklah apa sekalipun. Golongan anti hadis dulu letakkan nama dia Ahlul Quran. Ada golongan pencinta Quran, bunyi sedap. Hakikatnya dia nak tolak hadis. Dia kata Quran dah cukup segala-galanya. Hadis ni memecah belahkan. Dah lain pula. Kita nampak mereka, nama mereka semua nama sedap. Sebab tu kita dalam bab yang firak, kita tak tengok kebaikan. Firak ni satu subjek yang mengkritik kesesatan. Artinya, kalau kita nampak orang berpandangan Mu'tazilah, kita tak hukumkan dia ahli neraka ke, sesat di neraka, tak. Kita kritik kesalahan dia. Mana salah dia, ideologi sesat dia bab ni. Sebab tu dia kesesatan dalam bab tersebut membentuk kelompok yang berpemikiran sama. Tidak bererti orang ni dia ada kumpulan duduk dalam satu grup, ya kita ni Mu'tazilah. Tak ada. Mu'tazilah ni wujud dekat kepala-kepala manusia keseluruhan. Kadang-kadang ahli sunnah, orang yang declare sebagai ahli sunnah, ada otak Mu'tazilah dalam ideologi Mu'tazilah ada kat kepala dia. Semua orang yang mendahulu akal ke atas nas, mereka iaitu menolak nas, tak nak terima ayat Quran dan hadis kerana bertentangan dengan logiknya, mereka adalah golongan Mu'tazilah secara ideologinya. Tapi dari segi kelompoknya diasaskan oleh Wasil bin Atta, ada golongan Wasiliyah, ada pecah-pecah dari segi sejarahnya. Tapi dari segi otaknya, golongan yang dahulukan otak zaman sekarang ni, ada orang ni tak terima, dia tak terima ajaran Islam kecuali logik. Ustaz, apa sebab kita nak kesemayang, Ustaz? Kenapa kita nak tawaf tujuh pusingan? Tak boleh ke haji selain pada Mekah? Allah kan Maha Pemurah. Pergi kat Mekah asyik orang kaya je, double standard. ini wujud ni. Semua kat Mekah orang yang mampu je. Habis kita pun nak pergi Mekah juga. Tak boleh ke? Golongan tu Syiah kata, bila dia buat Kaabah di Najaf, dia kata apa? Dia kata sebagai memudahkan orang awam yang tak mampu pergi ke Mekah, antara alasan dia. Zaidiyah ni bukan Mu'tazilah ke? Zaidiyah sebab dia Zaidiyah yang di Yaman ni, maknanya Syiah. Zaidiyah Syiah dari segi akidah kepada Sayyidina Ali. Tapi Syiah yang tak sampai bukanlah Syiah Rafidah. Rafidah ni yang tolak kafirkan sahabat. Zaidiyah dia kata Ali lebih utama dan tapi lebih utama dalam sepatutnya jadi khalifah, tapi dia diketepikan. Tapi mereka tak kafirkan Abu Bakar, Umar dan Uthman, tak kafirkan sahabat-sahabat yang lain. Mereka tolak dan kata Sayyidina Ali yang utama. Dari segi fiqhnya dia mazhab Syafi'i. Zaidiyah ni ada mazhab sendiri tapi dekat dengan mazhab Syafi'i. Taklah semua Syafi'i. Fiqh Zaidiyah. Tapi sangat rapat dengan, kalau kita, lepas tu kalau orang yang hanya tengok pada masalah fiqh, pergi kat Yaman, kat kawasan Zaidiyah ni nampak dia macam kita, ya, lebih kurang. Fiqhnya dekat dengan Syafi'i. Tapi ya, betul. Ideologi bab akidahnya lebih kepada Mu'tazilah. Di Syiah moden, Syiah moden adalah Mu'tazilah pada zaman kuno. Syiah kuno, Syiah dulu mereka mujassimah. Syiah ni kata Ali kamu antahu Ali kamu dah Tuhan. Begini dengan macam macam. Tapi Syiah moden menafikan diri sampai pada menafikan segala sifat.
menafikan sifat, gunakan logik, gunakan, sebab tu kalau siapa belajar ilmu mantik, saya mendalami ilmu mantik secara jujurnya, belajar kat sekolah tak faham, tapi saya jujur saya ada kenal dengan seorang Syiah, dia bagi klip untuk belajar ilmu mantik, cepat, mudah faham pula Syiah ajar. Tapi memang sesat lah, cuma masa tu layan beberapa konsep ilmu mantik, ilmu mantik ni mereka ajar pemikiran Aristotle daripada basic mereka ajar. Kalau tengok kepada yang jadi mereka daripada basic sampai pecahan berzaman sekarang sangat obses kepada ilmu mantik, sangat obses kepada ilmu-ilmu logik, sehingga mereka dalam segala perkara mereka akan tafsirkan dengan logik bukan dengan nas. Ayat Quran ada tak kat Syiah? Ada. Tapi dia tafsir kat suka hati dia lah. Al-Baqarah ni nama maksudnya Aisyah. Allah suruh sembelih lembu, Allah suruh bunuh Aisyah, suruh sembelih Aisyah. Pergi ke ayat lain, dia ikut suka hati dia. Ni golongan Mu'tazilah moden. Dan banyak lagi pemikiran Syiah. Dan yang tak Syiah pun, ini Syiah Mu'tazilah moden. Yang orang Melayu, orang India, orang Pakistan, orang Arab, yang idea-idea yang mendahulukan akal, seluruh manusia lah semua sekali, mereka adalah orang yang berpahaman Mu'tazilah dalam bab-bab tertentu. Dari segi kelompok yang mengaku diri kamilah Mu'tazilah tak ada. Tak sama macam kelompok lain. Kami ni Syiah. Dia mengaku kami ni Syiah. Yang berbentuk identiti tak ada. Tapi dalam bentuk ideologi takkan hilang. Kesesatan tu masih kekal. Kenapa? Halal tak sembelihan dia. Halal tak sembelihan dia. Mu'tazilah dalam kita tak kafirkan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni sesat, mereka dalam sesat. Selagi mereka tidak kafir, maka sembelihan orang Islam tu sah. Syiah, kenapa sebagai ulama kata tak sembelih? Sebab Syiah ada satu kaedah yang guru mereka ajar dengan nama Ali. Disebut dengan bukan Bismillah. Bismillah Ali. Dengan nama Ali. Kalau orang Islam sekalipun buat perkara syirik ketika sembelih, haram makan sembelihan. Sebab itu dikhawatiri sembelihan Syiah itu, kenapa ulama kata haram makan sembelihan Syiah, sedangkan Yahudi Nasrani boleh makan. Boleh makan sembelihan Yahudi Nasrani. Ada orang marah, bukan perasaan. Orang Islam dia kata haram. Orang kafir pula, Yahudi Nasrani pula boleh makan sembelihan dia. Kosher dan sebagainya. Bukan masalah nafsu, tak. Yahudi kalau diketahui bahawa dia sembelih menggunakan nama selain Allah, haram secara mutlak. Tak kira Yahudi ke Islam. Jadi cerita dia sembelih atas nama Allah ataupun bukan. Orang Syiah ada satu antara amalan mereka yang dikhawatiri kepada sebahagian mereka yang melampau, mereka bukan dengan Bismillah tapi Bismillah Ali. Atau gunakan lafaz yang lain. Mereka tidak menamakan Allah, malah mereka menamakan nama Sayyidina Ali, dan ini sampai ke tahap begitu. Sebab itu ulama mengharamkan sembelihan Syiah. Dan adalah sebab-sebab yang lain berbincangan lebih detail. Dan golongan ahli kitab, Allah yang menghalalkannya, dan memang dalam syariat ahli kitab menyebutkan nama Allah. Sebab itu daging kosher ini disembelih oleh orang-orang yang faham agama di kalangan tokoh ataupun orang yang dikata ulama Yahudi lah yang sembelih dan sebagainya. Tanya ni sebab dekat kawasan rumahnya ada kedai jual nasi Arab. Bual-bual dengan dia, dia kata dia Zaidiyah. Dekat kawasan rumah kami ni lah. Dekat biasa Yaman macam tu. Jadi boleh tak makan kedai Yaman yang Zaidiyah? Boleh. Jadi secara mudahnya macam tu lah. Tak, memang betul. Benda ni timbul. Jadi kita cerita tentang kesilapan, kesesatan, tidak bererti kita mengkafirkan. Ketika ada yang tertentu. Cuma sebahagian daripada kesesatan membawa kepada kekufuran. Ada. Seperti tu Syiah, tak semua kita bukan Syiah. Ada ulama hukumkan yang diketahui dia ni buat syirik. Ada yang diketahui ada hukumkan ulama mereka. Sebab apa? Bukan ulama nak keluarkan mereka dari Islam, tak. Tapi memang ada amalan-amalan mereka yang memang syirik yang nyata ataupun kufur yang nyata. Bila diketahui mereka buat sekali syirik nyata yang jelas, kita ragukan keislaman dia, ketika itu baru diharamkan sembelihan mereka. Tapi jadi ragu-ragu lah. Sebab tu tak payahlah. Jadi ragu. Tapi kalau pertama sebab dia mengaku dia Syiah, lepas tu dia mengaku dia Zaidiyah, saya kata Ana lah rasa ragu-ragu lah. Sebagai pada Ustaz, masalah pada Ustaz, ketika kita cerita bahawa Zaidiyah ni dia bukan Rafidah, Syiah yang sederhana,
bukan bererti dia betul. Tetap dia sesat. Mana Oh. dalam bab dan Zaidiyah moden yang datang Malaysia tak kalah lembut. Zaidiyah yang Houthi yang ada di Yaman, Zaidiyah yang dah import pemikiran-pemikiran Rafidah dalam dia orang punya ajaran sekarang. Sedangkan Zaidiyah yang asal tak ada nak kafirkan umat Ahlussunnah, tak ada halalkan dah Ahlussunnah. Tapi Zaidiyah yang datang serang di Jami' Al-Iman, dia pergi serang penduduk kat Damask dan sebagainya, mereka dengan bawa slogan Iran dan sebagainya. Zaman sekarang ni Zaidiyah pun dah terpengaruh dengan golongan Rafidah. Sedangkan punca mereka nama Rafidah dengan Zaidiyah ni kenapa? Sebab mereka bergaduh dua. Kumpulan ni datang kepada Zaid, kutuk Abu Bakar dan juga Umar, Uthman dan sahabat-sahabat. Imam Zaid, anak cucu pada Sayyidina Ali, kata apa? Aku tak pernah dengar atuk nenek moyang aku kutuk mereka. Mereka ni orang-orang yang mulia di sisi kami. Last sekali golongan ni sebab tak dapat sokongan daripada Imam Zaid, dia tolak Imam Zaid dan tak iktiraf. Sampai bertahap kafir-mengkafirkan. Zaid kata, dia ni golongan yang menolak aku. Sebab tu dia namakan sebagai Rafidah. Rafidah golongan yang menolak. Dan Syiah yang kekal ikut pada Imam Zaid, namanya Zaidiyah. Walaupun Imam Zaid, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kelompok yang obses dan ikut pemikiran bahawa ada riwayat bahawa Imam Zaid tidak mengkafirkan. Jadi Syiah yang tidak mengkafirkan Ahlussunnah namanya Zaidiyah. Jadi punca penamaan Zaidiyah dengan Rafidah antara Syiah ni, punca dekat situ. Yang pelik di zaman moden, Iran boleh pergi sampai kontrol pemikiran golongan Zaidiyah. Sedangkan mereka sangat bermusuh sejak berzaman walaupun sama-sama Syiah. Wallahu alam. Panjang. Sambung. Sambung insya-Allah. Ya. InsyaAllah minggu depan kita masih lagi dalam aktiviti yang samalah. Kita masih lagi cari kumpulan-kumpulan tertentu untuk menolak. Sebenarnya senarai saya banyak ni. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada banyak kumpulan yang asal termasuk kumpulan moden. Kita akan bincangkan untuk lain kali sebab kelas kita pun nampak lama lagi surah Fatihah ni. Mungkin tapi tak apalah, kita pun tak kejar-kejar. Kita ambil relax faham surah Fatihah satu persatu perkataan yang ada dalam surah Fatihah insya-Allah. InsyaAllah. Ada dah pukul 9.45. Okey. Masa sampai sini aja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan tersebut dan menjadikannya sebagai asbab untuk mendapat rahmat dan mendekatkan kita ke syurga. Dan semoga Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang ada dan Allah jadikan ianya sebagai kafarah kepada dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam golongan-golongan yang dipayung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya kerana menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Prof, terima kasih kepada Tajib Mazliza, Dr. Isham, Dr. Saleh dan sebagainya semua, ramai. Saya tak sebut satu-satu, kadang-kadang tersalah pula, ada yang Tan Sri, ada yang Datuk, ramai sangat ni. Jadi minta maaf lah sebut doktor, doktor dah ikut, dia Dr. Hafizah keluar awal tadi, Dr. Tuan Ahmad Tariq ataupun doktor saya kan, Ahmad Tariq. Semua terima kasih banyak. Profesor Tariq. Profesor Tariq. Saya sebenarnya Tariq bacaan suara Prof Tariq yang sedap. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Prof, terima kasih sekali. Barakallahu fikum. Insya-Allah sampai sini saja. Semoga kita mudah Allah panjangkan umur kita. Jumpa minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.